Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah kita bertemu lagi dalam kelas hadis Fazan Hadis tahun 5 dan pada hari ini insya-Allah kita akan meneliti hadis ke-13. Jadi anak pelajar boleh rujuk pada buku hadis, buku surat 13, hadis yang ke-13. Tajuknya hendaklah menulis ilmu itu dengan teliti. Jadi sama-sama kita pelajari hadis ini. Baik. Tajuknya hadis 13, hendaklah menulis ilmu itu dengan teliti. Jadi anak pelajar, kita sebagai seorang penuntut ilmu, maka hadis ini sangat dekat dengan kita. Baik. Sama-sama kita baca dulu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu. Sekali lagi, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu. Ini teks hadis ini. Kita lihat maknanya pula. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menulis sesuatu daripadaku, yakni selain Al-Quran. Dan barang siapa menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran, falyamhuhu, maka hendaklah dia memadamkannya. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya Rasulullah menyebutkan, jangan kamu menulis sesuatu daripadaku. Yang dimaksudkan itu ialah selain daripada Al-Quran. Dan barang siapa yang menulis sesuatu daripadaku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah dia padam. Jadi yang kita boleh faham secara peringkat awal ni ialah satu larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahawa Rasulullah melarang sesiapa yang menulis daripada Rasulullah, yang mendapatkan ilmu daripada Rasulullah, dia dilarang untuk menulis kecuali Al-Quran. Jadi apa maksud sebenar daripada hadis ini? Jadi sama-sama kita pelajari. Ya. Baik. Maksud hadis ini. Yang pertama, hadis ini adalah larangan Rasulullah kepada para sahabat daripada menulis apa-apa yang keluar daripada mulut Rasulullah kecuali Al-Quran. Jadi dalam hadis ini, apa saja disampaikan oleh Rasulullah selain daripada Al-Quran, itu dinamakan sebagai hadis. Maknanya segala panduan yang Rasulullah bagi, penjelasan yang Rasulullah berikan, nasihat yang Rasulullah berikan, maka itu dinamakan sebagai hadis. Jadi, maka perkataan-perkataan Rasulullah ni dilarang ditulis. Yang dibenarkan ditulis daripada Rasulullah hanyalah Al-Quran. Maka yang ini dimasukkan hadis ini. Jadi pada peringkat awalnya memang begitu. Rasulullah melarang para sahabat menulis hadis. Yang dibenarkan tulis hanyalah Al-Quran. Yang kedua, maksud hadis ini ialah para ulama membahaskan hadis ini, larangan ini sebenarnya tidak bersifat mutlak. Bukanlah dilarang sepenuhnya. Kalau ada larangan sepenuhnya, maka hari ini kita tentulah tak membaca hadis ini. Tapi maknanya kita dapat tahu hadis kerana hadis itu disampaikan oleh orang-orang sebelum kita, para ulama kita, dan kita lihat dalam sejarah Islam memang hadis ini dibukukan. Jadi sebenarnya apabila kita mempelajari tentang hadis, kita akan dapati bahawa ada hadis Rasulullah SAW menyuruh para sahabat menulis hadis. Suruh sahabat tulis hadis. Jadi maksudnya ada suruhan Rasulullah kepada sahabat untuk menulis hadis. Jadi rupanya
hadis yang dilarang para sahabat menulis, untuk menulis apa-apa, melainkan Al-Quran sahaja yang dibenarkan, itu ada di peringkat awal. Tapi setelah berlalu masa, Rasulullah membenarkan pula para sahabat untuk menulis hadis. Jadi, tak peliklah benda ni. Jadi, mula-mula memanglah pada peringkat awal, tak dibenarkan untuk para sahabat menulis hadis. Hanya Al-Quran sahaja yang dibenarkan untuk ditulis. Jadi, adalah tujuannya. Kemudian setelah berlaku lama, setelah orang dah faham apa nak bezakan mana Al-Quran dan hadis, barulah hadis itu dibenarkan untuk ditulis. Jadi kita jangan rasa pelik. Sebenarnya sebab tu kita akan berjumpa ada hadis yang Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menulis apa yang baginda sebutkan. Ini sebagai hadis, perkataan Rasulullah. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah. Jadi yang itu memang kena dibezakan daripada hadis. Jadi menjawab balik persoalan tadi, mengapa Rasulullah melarang ditulis hadis? Rasulullah hanya benarkan tulis Al-Quran. Sehingga Rasulullah suruh padam. Siapa yang tulis selain daripada Quran, kena padam. Tulis Quran sahaja. Jadi, para ulama membincangkan antara hikmah larangan ini ialah supaya Al-Quran ini terpelihara. Rasulullah terima wahyu, maka Rasulullah membacakan wahyu itu kepada para sahabat. Maka para sahabat yang mampu menulis, maka mereka menulis semula Al-Quran itu. Jadi, supaya tidak bercampur Al-Quran itu dengan perkataan-perkataan manusia yang lain. Perkataan-perkataan Rasulullah sendiri. Yang disebut sebagai hadis. Supaya tidak bercampur, maka Rasulullah melarang untuk hadis ditulis pada awal penurunan wahyu. Jadi, Rasulullah hanya membenarkan Quran sahaja ditulis. Supaya Quran ini semata-mata Al-Quran. Setelah umat Islam bertambah, masa berlalu, dan umat Islam semakin bertambah, semakin ramai, dan mula ada ramai yang mula menghafal Al-Quran, dan juga umat Islam telah mula memahami perbezaan di antara Al-Quran dan hadis. Maka setelah itulah barulah dibenarkan para sahabat menulis hadis. Maka dengan itu, larangan pada awal tadi yang hadis ini sebenarnya larangan dalam hadis ini sebenarnya telah pun digugurkan. Apabila ada hadis lain yang membenarkan untuk para sahabat menulis perkataan Rasulullah. Jadi, hadis yang kita baca ini sebenarnya hadis yang telah pun, dari segi hukumnya telah pun dimansuhkan ataupun telah digugurkan. Hanya di peringkat awal saja, para sahabat dilarang untuk menulis apa-apa sahaja daripada Rasulullah, kecuali Al-Quran sahaja yang dibenarkan. Jadi boleh faham? Baik. Apa pula pengajaran yang boleh kita ambil sebagai kita lah, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang penuntut ilmu? Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni? Yang pertama, lihat bagaimana Rasulullah begitu teliti untuk memastikan keaslian Al-Quran, untuk memastikan kesahihan Al-Quran, tak bercampur aduk dengan yang lain, termasuk dengan perkataan baginda sendiri, tapi ia semata-mata adalah kalamullah, perkataan Allah. Maka Rasulullah mengarahkan para sahabat supaya tidak menulis perkara yang lain kecuali Al-Quran sahaja. Sehingga siapa yang menulis selain daripada Al-Quran, hendaklah dia memadamnya. Jadi inilah satu sifat telitinya Rasulullah dalam memelihara keaslian ilmu, keaslian Al-Quran itu sendiri. Jadi begitulah kita pun. Apabila kita belajar sesuatu, kita dalam kelas misalnya, hendaklah kita mencatat apa yang dicatat oleh guru. Kita kadang-kadang buku nota kita tu bercampur. Bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris. Bercampur habis buku. Jadi kita mesti cermat, teliti. Jadi begitulah yang kita boleh ambil pengajaran. Maksudnya, bila kita tulis dengan kemas supaya tidak berlaku salah faham. Kadang-kadang kita tulis tu lebih kurang je. Akhirnya bila kita baca balik, kita pun tak faham apa yang kita tulis. Akhirnya catatan itu atau buku nota tu tak jadi manfaat kepada kita lah. Jadi tulis dengan kemas, tulis dengan cantik, tulis seperti mana yang ditulis oleh guru. Barulah tak berlaku salah faham. Tak ada perkataan yang tercicir. Jadi kadang kita salah faham kerana kegagalan kita mencatat dengan betul. Yang lain cikgu tulis, yang lain kita tulis. Maka kefahaman itu akan berbeza. Yang kedua, untuk dapatkan kefahaman yang betul ketika kita mencatat tu, tentulah kita kena beri perhatian. Jadi pengajaran daripada hadis ini ialah kita mesti beri perhatian ketika kita sedang menuntut ilmu dalam kelas, di hadapan guru.
berilah perhatian. Berilah telinga kita sepenuhnya, mata kita. Jangan telinga kita tempat lain, mata kita tempat lain. Kan? Akhirnya, kita takkan dapat sepenuhnya apa yang diajar oleh guru. Akhirnya, kita tak mampu untuk menulis apa yang diajar oleh guru dengan betul. Kenapa? Kerana kita tak beri perhatian. Sebab itu, mesti beri perhatian kepada orang yang menyampaikan. Ini adalah adab seorang penuntut ilmu. Dan yang ketiga, pengajaran hadis ini juga kita melihat bagaimana Rasulullah menyuruh para sahabat menulis. Pada awalnya menulis Al-Quran sahaja, kemudiannya barulah menulis hadis. Poinnya adalah menulis. Itu para ulama menyebut bahawa menulis adalah salah satu cara untuk kita memastikan ilmu itu dapat kita ikat dalam hati kita ataupun dalam akal kita. Sehingga disebut ilmu itu ibarat haiwan liar. Maka jinakkanlah dia dengan menulis. Itu kadang kita berbincang banyak, kita jumpa orang, ada banyak pengalaman orang kongsikan pada kita. Kan ada ilmu baru yang kita dapat. Tapi kadang kita lupa kerana kita hanya mengharapkan akal kita ingat ilmu itu. Tapi kalau kita tulis, kita lupa, kita boleh rujuk semula. Itulah kelebihan orang yang menulis. Menulis ilmu, menulis pengalaman, menulis perkara baru yang dia tahu dalam hidup dia, dia tulis. Sebab itu ikatlah hafalan itu dengan menulis. Ikatlah ilmu itu dengan menulis supaya dia tidak lari. Jadi, itulah pengajaran besar daripada hadis ini. Sebab itulah kita dalam mempelajari hadis ini juga, ada masa kita, guru akan suruh kita tulis hadis. Tulis semula hadis. Tujuannya ialah supaya ia dapat menambahkan hafalan dan kekuatan hafalan kita. Okay, baik. Okey, itu pengajaran hadis. Okey, baik. Jadi, seterusnya, tugasan minggu ini. Jadi, Ustaz sebut tadi, kena tulis. Jadi, tugasan minggu ini, kamu tulis semula hadis ini dalam buku nota kamu. Dalam buku hadis kamu, sebanyak 1 kali saja. Tulis semula, ambil gambar, upload dalam Google Form yang akan Ustaz masukkan dalam grup WhatsApp. Yang kedua, okey, kita ni banyak minggu dah. Tapi nampaknya tidak berfokus. Jadi minggu ini, Ustaz nak pelajar hafal hadis ini saja. Hadis 13 ini saja. Okey, hafal, rakam dan hantar ke Telegram cikgu. Semua orang kena buat. Hadis 13 ini semua orang kena buat. Okey, wajib sebagai tugasan minggu ini. Semua orang wajib hantar sebelum Isnin minggu hadapan. Sebelum Isnin minggu hadapan. Jadi rakam, hafal dan rakam. Bacalah berulang kali hadis ini, rakam dan hantar rakaman ke Telegram cikgu sebelum Isnin minggu hadapan. Selesaikan tugasan ini dulu. Tulis dan hafal hadis 13. Kemudian barulah, kalau ada kesempatan, barulah hantar hafazan hadis-hadis yang kamu tertinggal sebelum ini. Tetapi untuk minggu ini, yang wajib adalah hadis 13. Kerana Ustaz rasa kita perlu fokus kan, kepada pelajar yang masih ada hadis yang belum dihafal, tumpukan dulu hadis 13 ini. Kemudian barulah kamu tambahkan dengan jika ada hafalan hadis-hadis yang kamu telah pun terlepas sebelum ini. Supaya kita dapat selaraskan. So, minggu ini, di hadis 13 ini wajib untuk dihafal dan ditulis. Yang tak siap tugasan minggu lepas, sila siapkan dengan sempurna. Yang apa yang telah pun kita sebutkan, iaitu menulis semula hadis 12. Okey? Okey, bagaimana nak hafal hadis ini? Mungkin orang tanya, ada lagu ke Ustaz? So, lagu secara khususnya tak ada lah. Tapi, mungkin kita boleh rentakkannya macam ni. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. So kita bagi berempat bahagian. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. Boleh? La taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuhu. La taktubu anni wa man kataba anni
غير القرآن فليمحوه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.